Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Razif bin Muhammad Fandi. Nombor metrik saya ialah AD200119. Okey, hari ini saya nak teruskan dengan pembentangan pengenalan. Okey, pengenalan. Malaysia merupakan negara majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa. Keadilan, penerimaan dan sikap bertoleransi merupakan asas kepada perpaduan nasional. Rukun negara telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong Seri Paduka Baginda Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibn Almarhum Sultan Zainal Abidin pada 31 Ogos 1970 bertujuan untuk menyemai semangat perpaduan yang lebih kukuh kerana ianya merupakan tunjang yang dapat mengekalkan keharmonian dan perpaduan kaum di Malaysia. Prinsip-prinsip rukun negara bersifat umum kerana ianya bertujuan bagi mengukuhkan lagi perpaduan kaum. Prinsip rukun negara mempunyai 5, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Jadi kumpulan kami membuat kajian tentang prinsip rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Okey, kesopanan dan kesusilaan. Prinsip yang terakhir ini diwujudkan bagi memupuk sasiah mulia dalam kalangan rakyat Malaysia agar sentiasa menunjukkan sikap yang bermoral tinggi dan bernilai murni supaya wujudnya masyarakat yang harmoni. Jadi kajian ini adalah untuk memupuk sasiah mulia dalam kalangan pelajar UTHM dan sentiasa menunjukkan sikap yang bermoral tinggi dan bernilai murni. Seterusnya, individu yang menunjukkan sikap sopan santun dan bersusila merupakan individu yang mempunyai akhlak yang terpuji kerana tingkah lakunya tidak akan menyinggung perasaan individu yang lain. Oleh itu, prinsip ini amat penting untuk dijadikan sebagai panduan hidup agar wujudnya nilai kemanusiaan. Objektif kajian menghubung kait falsafah prinsip rukun negara kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan dengan permasalahan akhlak remaja di Malaysia. Mengkaji tahap pemahaman dan tahap penghayatan mahasiswa UTHM terhadap prinsip rukun negara kelima. Mengenal pasti cara terbaik dalam menghayati prinsip rukun negara kelima dalam kalangan mahasiswa UTHM. Persoalan kajian. Yang pertama, adakah mahasiswa dan mahasiswi UTHM mempraktik pemahaman dan tahap penghayatan terhadap prinsip rukun negara kelima? Yang kedua, apakah peratusan mahasiswa dan mahasiswi yang mengamalkan hubungan prinsip rukun negara kelima dengan permasalahan akhlak remaja di Malaysia? Yang ketiga, adakah pelajar UTHM mengamalkan cara menghayati prinsip rukun negara kelima dalam kalangan mahasiswa UTHM? Yang keempat ialah kepentingan kajian. Kajian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberi nilai pengajaran dan input berguna dalam dunia oleh pelajar UTHM dengan kekurangan kesopanan dan kesusilaan terhadap diri sendiri. Kajian ini dijalankan agar dapat memberi kepentingan kepada beberapa pihak iaitu dapat menganalisa tahap kesedaran dan kefahaman mahasiswa sama ada mahasiswa mempraktikkan dan mengamalkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam rukun negara kelima, kesopanan dan kesusilaan. Jadi, kajian ini adalah untuk memastikan sama ada pelajar UTHM mempraktikkan atau tidak tentang prinsip-prinsip rukun negara kelima. Terima kasih. Seterusnya adalah kajian literasi. Yang pertama adalah rukun negara dalam memperkukuhkan pertahanan negara daripada Abdul Rahman Abdul Aziz dari Political Management and Policies in Malaysia. Beliau menulis bahawa rukun negara yang kelima ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bertata susila. Dengan pemahaman masyarakat terhadap rukun negara kelima ini, masyarakat yang terdiri dari pelbagai kaum dan agama akan lebih harmoni dan saling menghormati. Perkara-perkara yang dapat menggugat kepada keamanan negara akan dapat dihindari atas terwujudnya amalan masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai murni. Yang ketiga adalah sikap dan tingkah laku generasi Y terhadap amalan budi bahasa budaya kita. Daripada Jamila Ahmad dan Nur Nasliza Arina Muhammad Nasir dari Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia. Kajian ini bertujuan untuk menyelidik tentang pengetahuan generasi Y berkaitan amalan budi bahasa budaya kita dan mengetahui sejauh mana sikap dan tingkah laku mereka terhadap amalan budi bahasa budaya kita, sekaligus telah merumuskan keberkesanan amalan ini terhadap mereka.
Yang ketiga adalah pemahaman dan penghayatan rukun negara dalam kalangan belia bandar di Semenanjung Malaysia daripada Rozhaizatul Amni Rajlan, Sajid Eskil dan Ahmad Tarmizi Talib dari Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia. Kajian ini bertujuan untuk meninjau pemahaman dan penghayatan rukun negara dalam kalangan belia berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain di bandar di Semenanjung Malaysia. Baiklah, seterusnya saya Muhammad Raihan bin Muhammad Nur Azmi, nombor matrik AE 200105 akan meneruskan pembentangan. Yang keempat, prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara perlu diperkasakan. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap penghayatan rukun negara dan cara terbaik yang boleh diambil dalam usaha menghayati rukun negara. Seterusnya, yang kelima, persepsi terhadap konsep rukun negara melalui pengajian kursus pengajian Malaysia. Iaitu banyak berkisah tentang topik dalam kandungan kursus seperti perlembagaan sama ada daripada aspek peruntukan utama yang melibatkan perbincangan tentang Malaysia sebagai negara persekutuan raja permukaan maupun demokrasi berparlimen. Rukun negara merupakan pegangan dan panduan untuk menyatukan rakyat dengan menyuarakan tanggapan, kepercayaan dan keazaman mengenai bangsa Malaysia. Oleh itu, berdasarkan kajian-kajian lepas, perbezaan antara kajian lepas dan kajian yang bakal dikaji adalah untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan penghayatan rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi UTHM. Rukun negara bertindak sebagai penyatuan dalam semua aspek, tidak kira bangsa dan agama. Maka pelajar UTHM ini dapat mengetahui apakah sebenarnya visi misi rukun negara. Secara tidak langsung, mahasiswa dan mahasiswi dapat memupuk rukun negara, terutamanya rukun kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan dalam diri masing-masing untuk menjadikan bangsa yang harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Humaydi Muhammad Lani, nombor matrik AE 2033. Saya kemenangan bahagian metodologi. Definisi metodologi. Metodologi kajian didefinisikan sebagai cara atau teknik atau kaedah mereka bentuk. Pendekatan ini digunakan adalah untuk mencapai matlamat dan objektif kajian, serta bukti untuk menyokong kajian. Metodologi kajian bertujuan untuk menghasilkan suatu kajian itu lebih menjurus untuk mencapai objektif yang diinginkan. Bab ini akan menjelaskan metod-metod yang digunakan dalam kajian ini. Tujuan metodologi ialah untuk membantu memahami dengan lebih luas atau terperinci lagi tentang pengaplikasian kaedah membuat huraian tentang proses kajian. Borang kaji selidik. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini terdiri daripada satu set soal selidik yang dibagikan pada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A merupakan bahagian demografi. Responden haruslah menjawab dengan jujur kerana data ini akan dianalisis, manakala bahagian B pula merupakan bahagian soal kaji sendiri. Pada bahagian ini, ia dipecahkan kepada tiga bahagian, ikut objektif yang ditetapkan pada kajian ini. Yang pertama, ialah berkaitan tahap pemahaman dan tahap penghayatan mahasiswa terhadap prinsip rukun negara kelima. Yang kedua, ialah hubungan prinsip rukun negara kelima dengan pemasaran akhlak rakyat Malaysia. Dan yang terakhir, ialah cara menghayati prinsip rukun negara kelima dalam kalangan mahasiswa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz bin Wad AE 2022. Saya ingin membentangkan tentang data dan analisis. Yang pertama, bahagian demografi. Jantina, 33.3% responden seramai 19 orang lelaki menjawab soal CD ini dan 66.7% responden seramai 38 orang perempuan menjawab soal CD ini. Dalam hal ini menunjukkan lebih ramai lelaki yang peka terhadap isu semasa di persekitaran mereka. Umur responden, 1.1% responden seramai 5 orang dalam lingkungan umur 31 tahun ke atas yang menjawab soal CD ini. 56.1% responden seramai 10 orang dalam lingkungan 18 hingga 20 tahun yang menjawab soal CD ini dan diikuti dengan 42.1% responden seramai 24 orang yang menjawab soal CD ini yang dalam lingkungannya 21 hingga 25 tahun. Bangsa pula,
33.4% responden seramai 23 orang berbangsa Melayu yang menjawab soal CD ini, diikuti dengan 38.6% responden seramai 22 orang berbangsa Bumi Utara Melayu yang menjawab soal CD ini. Lagi sekali 10.5% responden seramai 6 orang berbangsa Bumi Utara yang menjawab soal CD ini. Sebilangan besar adalah responden yang berbangsa Melayu kerana populasi bangsa Melayu lebih ramai di negara Malaysia. Fakulti 42.1% responden seramai 24 orang daripada Fakulti FTK menjawab soal CD ini. 8.8% responden seramai 5 orang daripada FPTV yang menjawab soal CD ini. 21.1% responden seramai 12 orang dari FKEE yang menjawab soal CD ini. Lagi sekali 7.7% responden seramai 4 orang daripada 3 jenis fakulti iaitu FKAAB, FSKTM, FPTP yang menjawab soal CD ini. Tahun pengajian, sebilangan besar adalah terdiri daripada responden berserta pelajar tahun 1. 12.3% responden seramai 7 orang berserta tahun 2 yang menjawab soal CD ini, dan yang paling ramai seramai 48 orang berserta tahun 1 yang menjawab soal CD ini dengan persennya 84.2%. Bahagian B, analisis terhadap pemahaman dan tahap penghayatan terhadap prinsip rukun negara kelima. Instrumen pertama, saya mempunyai pengetahuan yang luas mengenai sejarah dan latar belakang prinsip rukun negara. Kebanyakan menyatakan setuju pada bahagian ini. Kita dapat lihat 42.1% responden seramai 24 orang menyatakan setuju. 29.8% responden seramai 17 orang menyatakan sangat setuju. 24.6% responden hanya 14 orang menyatakan tidak pasti, dan 1.8% responden menyatakan seorang yang menyatakan sangat tidak setuju. Soalan yang kedua, yang saya faham erti kesepadan dan kesusilaan dimaksudkan dalam prinsip rukun negara kelima. Ramai yang menyatakan sangat setuju dan setuju pada bahagian ini. 45.6% responden seramai 26 orang menyatakan setuju. 43.9% responden seramai 25 orang menyatakan sangat setuju. 8.8% responden hanya 5 orang menyatakan tidak pasti, dan 1.8% responden seorang yang memilih sangat tidak setuju. Diikuti dengan instrumen ketiga, saya sentiasa mempraktikkan prinsip rukun negara kelima dalam kehidupan saya. Saya sokong dalam pada instrumen 3 ini. Kebanyakan menyatakan sangat setuju pada bahagian ini. 44% responden seramai 23 orang menyatakan setuju, dan 38.6% responden seramai 22 orang menyatakan sangat setuju. 19.3% responden hanya 11 orang menyatakan tidak pasti, dan 1.8% seorang yang sangat tidak setuju. Instrumen keempat, saya sedar akan kepentingan prinsip rukun negara kelima. Kebanyakan menyatakan sangat setuju bahagian ini. 56.1% responden seramai 32 orang menyatakan sangat setuju. 31.6% responden seramai 18 orang menyatakan setuju. Diikuti dengan 10.5% responden seramai 6 orang menyatakan tidak pasti, dan seorang memilih sangat tidak setuju dengan persennya 1.8%. Instrumen kelima, prinsip rukun negara kelima diamalkan dalam kalangan mahasiswa UTAsian. Ramai menyatakan sangat setuju dan setuju pada bahagian ini. 31.6% responden seramai 18 orang menyatakan sangat setuju. 44% responden menyatakan 23 orang menyatakan setuju. 21.1% 12 orang menyatakan tidak pasti. 50.3% menyatakan 3 orang yang menyatakan tidak setuju. Walau bagaimanapun, kita terdapat seorang yang menyatakan sangat tidak setuju dengan persennya 1.8%. Instrumen ke-6, prinsip rukun negara kelima dapat melahirkan mahasiswa beretika. Kebanyakan menyatakan sangat setuju pada bahagian ini. Seramai 35 orang menyatakan sangat setuju dengan persennya 60.1.4%. 31.6% responden seramai 18 orang menyatakan setuju. 5.3 responden seramai 8 orang menyatakan tidak pasti. 1.8% responden menyatakan sangat tidak setuju, iaitu seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam bin Muhammad Jamil. Saya akan meneruskan dengan pembincangan ini. Analisis prinsip rukun negara kelima diamalkan dalam kalangan mahasiswa UTSM. Bilangan responden yang tertinggi adalah pada jawapan setuju, iaitu sebanyak 23 responden. Seterusnya
analisis dengan prinsip rukun negara kelima dapat melahirkan mahasiswa beretika. Jawapan sangat setuju mempunyai bilangan responden yang tertinggi, iaitu sebanyak 35 responden. Analisis dengan prinsip rukun negara kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan masih relevan pada masa kini. Bilangan responden yang tertinggi adalah pada jawapan sangat setuju, iaitu sebanyak 38 responden. Analisis prinsip rukun negara kelima hanya perlu dipraktikkan di dalam kawasan universiti sahaja. Bilangan responden yang tertinggi adalah sebanyak 20 orang responden, iaitu pada jawapan sangat tidak setuju. Analisis dengan remaja yang tidak mengalami falsafah prinsip rukun negara kelima mampu menyumbang kepada permasalahan akhlak. Bilangan responden yang tertinggi adalah pada jawapan sangat setuju, iaitu sebanyak 29 responden. Seluruhnya analisis remaja yang tidak mempunyai akhlak yang baik merupakan remaja yang tidak patriotik kerana mengabaikan prinsip rukun negara. Bilangan responden yang tertinggi adalah pada jawapan sangat setuju, iaitu sebanyak 26 responden. Analisis dengan peningkatan permasalahan remaja disebabkan penekanan patriotisme yang salah. Bilangan responden yang tertinggi adalah pada jawapan sangat setuju, iaitu sebanyak 26 responden. Analisis dengan apabila remaja menghayati prinsip rukun negara kelima, maka banyak isu-isu sosial dapat diselesaikan. Bilangan responden yang tertinggi adalah pada jawapan sangat setuju, iaitu sebanyak 28 bilangan responden. Analisis dengan kes-kes vandalisme berlaku akibat tidak menekankan prinsip rukun negara kelima. Bilangan responden yang tertinggi adalah pada jawapan sangat setuju, iaitu sebanyak 27 responden. Seterusnya, analisis dengan pelajar tidak malu membuat perkara yang tidak bermoral di media sosial dan tempat awam. Terdapat bilangan responden yang tertinggi adalah pada jawapan sangat setuju, iaitu sebanyak 27 orang responden. Seterusnya, analisis dengan sifat kepribadian warga Malaysia yang sopan santun dan berbudi pekerti mulia semakin berkurangan dalam kalangan belia. Bilangan responden yang tertinggi adalah sebanyak 27 orang responden pada jawapan setuju. Seterusnya, analisis dengan remaja yang mengendahkan prinsip rukun negara tidak sesat menjadi seorang pemimpin pada masa akan datang. Sebanyak 32 orang responden yang telah menjawab jawapan sangat setuju, menjadikan jawapan sangat setuju mempunyai bilangan responden yang tertinggi. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafiq Syami bin Rosyamuddin. Ini saya akan membentangkan analisis terhadap pemahaman dan tahap penghayatan terhadap prinsip rukun negara kelima. Instrumen 17 memberi kerjasama kepada mensyarah dengan berlaku jujur sepanjang masa. Responden kebanyakannya menyatakan sangat setuju pada bahagian ini kerana 59.6% responden seramai 34 orang menyatakan sangat setuju. 29.8% responden seramai 17 orang menyatakan setuju sahaja dan 8.8% responden hanya 5 orang menyatakan tidak pasti. Yang selebihnya iaitu 1.8% responden, seorang sahaja menyatakan tidak setuju. Seterusnya instrumen ke-18, menolak sifat-sifat negatif yang menggalakkan rasa diri yang buruk. Ramai responden menyatakan sangat setuju dan setuju pada bahagian ini. Seramai 57.9% responden iaitu 33 orang menyatakan sangat setuju. 29.8% responden seramai 17 orang menyatakan setuju sahaja dan 8.8% responden hanya 5 orang menyatakan tidak pasti. Yang selebihnya 3.5% responden 2 orang memilih sangat tidak setuju. Okey, bagi instrumen ke-19 mengamalkan budi bicara yang sopan dan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Kebanyakannya menyatakan sangat setuju pada bahagian ini. 49.1% responden seramai 20 orang menyatakan sangat setuju. 45.6% responden seramai 26 orang menyatakan setuju sahaja. 3.5% responden hanya 2 orang menyatakan tidak pasti dan 1.8% responden seorang sahaja tidak setuju. Seterusnya instrumen ke-20. Memberikan komitmen sepenuhnya dengan menyelesaikan tugasan kumpulan bersama-sama. Kebanyakannya menyatakan sangat setuju pada bahagian ini. 59.6% responden seramai 34 orang menyatakan sangat setuju. 33.3% responden seramai 19 orang menyatakan setuju sahaja. Dan 7% responden seramai 4 orang menyatakan tidak pasti. Instrumen ke-21. Tidak mendiskriminasi rakan-rakan yang berlainan latar belakang. Ramai menyatakan sangat setuju dan setuju pada bahagian ini. 61.4% responden seramai 35 orang menyatakan sangat setuju. 35.1% responden seramai 20 orang menyatakan setuju sahaja. Dan 3.5% responden seramai 2 orang menyatakan tidak pasti. Instrumen ke-22.
sentiasa mengambil berat dengan kehidupan ibu bapa walaupun tinggal berjauhan. Kebanyakan menyatakan sangat setuju pada bahagian ini. 68.4% responden, seramai 39 orang menyatakan sangat setuju. 24.6% responden, seramai 14 orang menyatakan setuju sahaja. 7% responden, seramai 4 orang menyatakan tidak pasti. Instrumen ke-23, menjadikan orang-orang yang tinggi budi pekertinya sebagai contoh teladan. Kebanyakannya menyatakan sangat setuju pada bahagian ini. 61.4% responden, seramai 35 orang menyatakan setuju. 33.3% responden, seramai 19 orang menyatakan setuju sahaja. 3.5% responden, hanya 2 orang menyatakan tidak pasti, dan 1.8% responden, seorang sahaja tidak setuju. Instrumen 24 iaitu instrumen yang terakhir, berpegang teguh pada ajaran agama mampu membentuk sosial diri yang baik. Kebanyakan menyatakan sangat setuju pada bahagian ini. 68.4% responden, seramai 39 orang menyatakan sangat setuju. 28.1% responden, seramai 16 orang menyatakan setuju, dan 3.5% responden, hanya 2 orang menyatakan tidak pasti. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan perbincangan berkenaan dengan kajian yang kami lakukan. Perbincangan pertama ialah mengkaji hubung kait falsafah rukun negara kelima dengan permasalahan akhlak remaja di Malaysia. Nilai purata mini yang kumpulan kami dapatkan ialah setinggi 4.39. Menunjukkan bahawa mahasiswa sangat cemerlang mempraktikkan prinsip rukun negara kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan dalam kehidupan seharian mereka. Nilai sebenar etika ialah kita dapat menerapkan prinsip rukun negara tersebut dalam kehidupan kita tanpa perlu melanggar peraturan dan tidak mengakibatkan apa-apa kerosakan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti keberkesanan prinsip rukun negara ini untuk membentuk masalah akhlak dalam kalangan mahasiswa UTHM. Dan kajian ini positif menunjukkan mahasiswa bersikap toleransi dan bertanggungjawab. Kerjasama kukuh membuktikan asas rukun negara kelima menjadi medium yang penting untuk menguatkan jati diri dan membentuk masalah dalam kehidupan mahasiswa UTHM. Seterusnya ialah mengkaji tahap pemahaman dan tahap penghayatan mahasiswa UTHM terhadap prinsip rukun negara kelima. Berdasarkan kajian yang kami lakukan, min purata yang kami dapatkan ialah sebanyak 4.3. Positif menunjukkan bahawa mahasiswa sangat jelas memahami prinsip rukun negara yang kelima ini. Para responden memilih untuk bersetuju apabila pertanyaan yang diajukan kerana mereka mengamalkan prinsip rukun negara dengan lebih mendalam. Kesan daripada kajian ini, mahasiswa dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang mencemarkan nama institusi UTHM itu sendiri dan akan lebih berfikiran matang apabila membuat satu tindakan. Ini akan menyebabkan mereka lebih mendapatkan keputusan yang baik. Personaliti mahasiswa juga turut bertambah dan mudah didekati oleh orang lain serta masyarakat. Justru dapat menghasilkan persekitaran harmoni kerana penghayatan sebenar dari prinsip rukun negara ini mendalami jiwa mereka. Seterusnya ialah mengenal pasti cara yang terbaik dalam menghayati prinsip rukun negara kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan dalam kalangan mahasiswa UTHM. Nilai purata min yang kami dapatkan setinggi 3.94 menunjukkan mereka sangat memahami penubuhan prinsip rukun negara ini. Cara untuk mahasiswa menghayati rukun negara ini ialah mengambil insentif dari kemajuan internet dan juga khidmat dari perpustakaan untuk mencari maklumat yang sahih dan betul berkenaan dengan penubuhan prinsip rukun negara ini. Oleh itu, mahasiswa sangat bertanggungjawab memainkan peranan mereka
justru peranan pihak-pihak lain seperti institusi masyarakat maupun negara tersebut sendiri dalam menghayati prinsip rukun negara ini. Rukun negara kelima ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan cadangan yang boleh dilakukan oleh mahasiswa UTHM dalam menerapkan prinsip rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Yang pertama ialah memberi kerjasama kepada pensyarah dengan berlaku jujur sepanjang masa. Contohnya kalau macam dalam peperiksaan, lagi-lagi macam sekarang ni online, kita janganlah meniru ataupun meminta bantuan daripada rakan lain, sebab kita mestilah jujur dalam menjawab peperiksaan. Yang kedua ialah menolak sifat-sifat negatif yang menggalakkan siasat diri yang buruk. Contohnya macam buat vandalism ataupun membuli orang. Kita mestilah menjauhi sifat tu, sebab kita lebih mementingkan akhlak dan adab yang lebih baik dalam kalangan mahasiswa. Yang ketiga ialah mengamalkan budi bicara yang sopan dan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Contohnya macam ada mahasiswa lain yang sedang membuli, kita mestilah tegur dia, jangan membuli, supaya semua mahasiswa lebih menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian mereka. Yang keempat ialah memberikan komitmen sepenuhnya dengan menyelesaikan tugasan berkumpulan bersama-sama. Contohnya semua ahli kumpulan mestilah melakukan tugasan mereka sendiri. Janganlah ada ahli kumpulan yang mencuri tulang, tak buat kerja. Jadi kita mestilah ada sifat tanggungjawab dalam diri untuk melakukan suatu tugasan, supaya nanti pada masa akan datang kita akan dapat kerja lebih senang dan orang lebih percaya pada kita. Yang kelima, tidak mendiskriminasi rakan-rakan yang berlainan latar belakang. Contohnya macam dalam Malaysia ni banyak kaum. Jadi kita janganlah macam nak berkawan hanya pada kaum kita je, Melayu je kan. So kita mestilah berkawan dengan semua kaum, termasuklah India, Cina, Bumiputera. Selain itu, kita juga janganlah berkawan mengikut taraf hidup. Maksudnya macam kaya berkawan dengan orang kaya, orang yang biasa-biasa ni kawan dengan orang biasa-biasa. Kita tak boleh macam tu. Mestilah semuanya berkawan. Jadi barulah ada sifat harmoni dalam kalangan mahasiswa ni. Yang keenam, sentiasa mengambil berat dengan kehidupan ibu bapa walaupun tinggal berjauhan. Kalau macam kita duduk college, kita janganlah lupa dengan ibu bapa kita. Kita bolehlah buat macam setiap minggu, hujung minggu, kita buat video call dengan ibu bapa. Jadi kita tahulah dari semasa ke semasa keadaan keluarga kita macam mana kan. Kita mestilah ambil berat terhadap keluarga kita. Yang ketujuh, menjadikan orang-orang yang tinggi budi pekertinya sebagai contoh teladan. Kalau macam kita ni umat Islam, kita ada contoh teladan kita, iaitu Nabi Muhammad SAW sebagai contoh. Kita ikut gaya hidup dia, ikut sunnah yang dia buat. Kita mestilah contohi dia, sebab dia adalah contoh teladan yang terbaik lah dalam kehidupan seharian kita. Yang terakhir ialah berpegang teguh pada ajaran agama, mampu membentuk siasat diri yang baik. Tak kisahlah kita ni agama apa, sebab setiap agama mengajar kita benda yang baik kan. Jadinya kita mestilah percaya pada pegangan agama kita, supaya siasat diri kita ni akan menjadi bertambah baik. Contohnya kita membaca Al-Quran, memahami maksudnya. Jadi kita tahu apa yang kita buat, perlu buat sepanjang kehidupan harian kita, benda apa yang kita perlu lakukan. Jadinya prinsip rukun negara kelima ni, iaitu kesopanan dan kesusilaan ni, dapat dicapai lah
dengan jayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazaruddin bin Jumaidi dan saya memegang nombor matriks AD 200081. Okey, baiklah kita pergi kepada kesimpulan. Okey. Kesimpulannya, mahasiswa adalah pelapis kepada negara kita. Oleh itu, mahasiswa yang berkualiti tinggi adalah mereka yang menonjolkan sikap yang baik, yang beradab, bijak dan sebagainya. Isu yang berkaitan kesusilaan dalam kalangan mahasiswa ini perlulah kita tangani dengan segera. Lantas, pelbagai pihak perlulah berganding bahu dalam usaha untuk menyelesaikan semua isu dan permasalahan yang timbul. Akal budi adalah penting sebagai cerminan sahsia dan akhlak demi membangunkan generasi muda, khususnya mahasiswa yang memiliki kepribadian mulia dan beradab. Saya ingin memetik salah kata-kata daripada salah seorang sastrawan dan juga agamawan terbilang, iaitu Allah yarham hamka. Pergaulan mempengaruhi didikan otak. Oleh itu, untuk kebersihan jiwa, hendaklah bergaul dengan orang yang beradab dan berbudi mulia yang dapat kita kutip manfaatnya. Melalui kata-kata ini dapat dinukilkan bahawa pergaulan dapat membentuk kesopanan dan kesusilaan yang mulia terhadap diri seseorang itu. Oleh itu, secara realitinya, generasi muda kini khususnya mahasiswa perlulah mempunyai sikap yang baik dan juga memenuhi aspek rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan, serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian untuk mereka berjaya di dunia maupun di akhirat. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.